إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberikan kesempatan, ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini dapat memberikan istifadah yang baik untuk kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kama wa'adna fil muhadaratis sabiqah, seperti yang kita janji dan kita rancangkan dengan izin Allah pada minggu yang lalu, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan dalam al-adhkar berkenaan tentang Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia, dalam menyatakan nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-65, iaitu Al-Wajid. Nama Allah Al-Wajid. Baik. Jadi ada 4 mi'yar at-ta'allum. Objektif perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan ada 4 objektif. Yang pertama, menyebut apakah ta'rif Al-Wajid di sisi ulama. Yang kedua, menerangkan syarah ta'rif bagi Al-Wajid. Yang ketiga, menyebut apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Wajid. Dan yang keempat, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Wajid Allah Ta'ala. Baik, ada 4 perkara ni saja yang kita akan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Dalam kitab Al-Adhkar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, diterjemahkan makna Al-Wajid dengan makna Allah yang Maha Mencipta. Baik, di sini mungkin tuan-tuan akan agak keliru sikit. Bukan hari itu dah bincang lah kak berkenaan tentang Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir, juga yang membawa makna Allah yang Maha Mencipta. Jadi Al-Wajid ni mencipta yang macam mana? Baik, sebab tu kalau kita nak faham konsep mencipta ni, kita tak boleh faham dengan kaedah terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Maka mesti dinilai melalui ta'rif yang dibawa oleh alim ulama di dalam bahasa Arab. Baik. Qala ba'dul a'immah, telah berkata sebahagian imam-imam, Al-Wajid huwa alladhi yajidu kullama yuriduhu wa la yafutuhu syai'un. Tu Al-Wajid. Kata ulama, Al-Wajid itu huwa alladhi yajidu kullama yuriduhu. Dialah Tuhan, dialah Allah yang mendapatkan sesuatu apa yang dikehendakinya. Allah mendapatkan sesuatu apa yang dikehendakinya. Wala yafutuhu syai'un, dan segala sesuatu yang didapatkan oleh Allah Ta'ala tidak mungkin akan yafut, dibinasakan ataupun dihalang ataupun dihilangkan perkara yang Tuhan dapat. Macam tu. Jelas tuan-tuan? Jadi sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Abbas rahimahullah, dia menterjemahkan Al-Wajid
dengan makna Allah Subhanahu wa taala yang memberi sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Saya kita tengok syarah berkenaan tentang al-wajid. Jadi secara kesimpulan dia, untuk kita mencapai objektif yang pertama, iaitu ta'rif al-wajid, ialah Allah yang maha mendapatkan sesuatu. Yang tu, itu lebih tepat. Kemudian kita berbalik kepada objektif yang kedua, iaitu syarah kepada ta'rif. Syarah kepada ta'rif yang pertama, kita mesti syarah mengikut kaedah lughawi, kaedah bahasa, yakni bahasa Arab. Macam ni. Perkataan al-wajid, alif, lam, waw, alif, jim, dal, asal muasalnya daripada 3 huruf, iaitu huruf waw, huruf jim dan huruf dal. Dibaca dengan wajada. Apa makna wajada? Terdapat. Wujudun, dapat, ataupun kita kata ada. Tetapi apabila ditambah huruf alif di antara huruf mim dan huruf jim, merujuk si pendapat yang mendapatkan sesuatu. Baik. Kata Syekh Ali Jumaah rahimahullah, hafizahullah, menyebut apabila ada alif lam. Ni menarik. Signifikan ataupun kita kata punca alif lam ni, dia memberi isyarat kepada apa? Dalam kaedah bahasa Arab disebut kalimah isim ataupun kita kata isim, kata nama. Orang putih sebut noun, kata nama. Dibahagikan kepada 2 jenis kata nama. Satu, kata nama ini disebut sebagai isim ma'rifah. Yang kedua disebut sebagai isim nakirah. Isim ma'rifah ialah isim kata nama yang ada alif lam. Kalau cerita Piramli, dia nak sebut dia boleh cakap Arab, semua dia bubuh alif lam. Semua alif lam. Jadi kalau orang nak berlakon, dia nak tunjuk kata dia boleh cakap Arab, dia tambah semua alif lam. Jadi alif lam ni ialah isim ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, nama dia isim nakirah. Saya bagi contoh paling mudah pada tuan-tuan. Buku. Bahasa Arab sebut kitabun, buku. Meja, maktabun, meja. Kerusi, kursiyun. Okey. Tu tak ada alif lam. Kalau dibaca alif lam, dia akan jadi al-kitabu. Dia tak baca dengan al-kitabun. Kalau orang baca dengan al-kitabun, maksudnya dia tak belajar bahasa Arab dengan betul. Tadi meja, maktabun, apabila ditambah alif lam, dia jadi al-maktabu. Kursi, kursiyun, apabila ditambah alif lam jadi al-kursiyu. Takat tu. Baik. Beza dia, Ustaz, kalau kursi makhluk boleh ada alif lam. Makhluk ada alif lam. Ni makhluk ni. Makhluk manusia. Insanun tak ada alif lam. Ada alif lam al-insanu. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, dalam penjelasan ni ada orang kata, Ustaz, sebab apa makhluk ada alif lam? Allah pun ada alif lam. Baik, ini menarik perbahasan ni. Kata Syekh Ali Jumaah hafizahullah, apabila ditambah alif lam pada 99 nama Allah, tusyiru bihi, diisyaratkan kepadanya bahawasanya nama itu hanya diitlaqkan, hanya dimutlakkan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Seperti contoh, nama Allah Ar-Rahman, maka kalimah Ar-Rahman yang maha pemurah, orang pemurah macam mana pun dia tidak layak digelar dengan Ar-Rahman. Al-Khaliq, pencipta. Selayak mana pun orang ni reti mencipta sesuatu, apabila dinisbahkan nama Al-Khaliq, dia mesti kembali kepada Allah Ta'ala sahaja. Al-Wajid, kita boleh tak dapat wajid, gelaran wajid tu? Boleh. Contoh, tuan-tuan buat sesuatu benda dan tuan-tuan dapat perkara tu, maka tuan-tuan digelar orang yang mendapatkan sesuatu benda.
Tetapi apabila dinisbahkan alif lam pada kalimah al-wajid Allah Ta'ala, maka mestilah diitlakkan sepenuhnya itu adalah sifat dan nama yang hanya layak ada pada Allah Ta'ala semata-mata. Itu syarah yang pertama. Syarah yang kedua, dalam 99 nama Allah dibahagikan kepada dua jenis sifat. Sifat yang pertama, nama yang bersifat al-jamal, yang menunjukkan keindahan dia, sehingga dipelajari nama tersebut, dihayati nama tersebut, difahami nama tersebut akan menimbulkan ketenangan bagi orang yang mendengar. Contohnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Nama-nama yang syok kita dengar. Nama yang kedua ialah nama yang bersifat Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran Allah. Al-Muntaqim, Al-Jabbar, atau nama-nama yang cengeng. Al-Wajid termasuk dalam kalangan nama Allah yang Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Tak mana kebesaran dia? Kebesaran dalam mendapatkan sesuatu tanpa berusaha. Selesai. Itu syarah yang kedua. Untuk syarah yang ketiga, syarah yang ketiga, mau tak mau untuk kita faham ta'rif al-wajid Allah Ta'ala, mesti melihat kembali ta'rif yang dibawa oleh ulama mengikut kaedah quyud muhtarazat, kaedah memahami ta'rif secara pecahan demi pecahan. 3+1. Huwa alladhi yajidu kullama yuriduhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-wajid ini, dia akan mendapatkan setiap sesuatu. Baik, ini menarik. Perbahasan ini terlalu menarik berkenaan tentang Allah boleh mendapatkan sesuatu. Segalanya sesuatu dia boleh dapat kalau dia berkehendak. Penjelasan untuk 3+1 ni tuan-tuan, kita mesti jelas. Perkara apa yang Tuhan nak? Ni kita kena tahu. Perkara apa yang Allah Ta'ala nak, yang dia akan dapat, yang dia mesti dapat. Pertama, benda yang Tuhan nak yang mesti boleh dapat ialah pada perkara harus bagi akal. Harus bagi akal. Harus bagi akal ni macam mana tuan-tuan? Contoh, Tuhan tidak berkehendak kepada kita untuk lega daripada kesakitan, sekalipun kita dah cuba 1001 cara untuk berubat. Harus ke atas Tuhan untuk mendapatkan ataupun memberikan kesihatan tu kepada kita. Harus ke atas dia. Ada orang fikir lagu ni, Ustaz, Allah Ta'ala ni tak cukup al-wajid ke Ustaz? Pasal apa kita tanya? Dia kata saya duk minta bagi sihat, dia tak bagi pun sihat. Kerana harus bagi dia, dia nak bagi ataupun dia tak mau bagi. Contoh yang kedua, hidayah. Harus ke atas Allah kepada sesiapa yang dia kehendaki untuk beri hidayah, dan kepada sesiapa yang dia tak kehendaki untuk diberikan hidayah. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ad-dhalal, kesesatan. Harus ke atas Allah untuk memberikan kesesatan kepada sesiapa yang dia kehendaki, atau tidak memberikan kesesatan sesiapa yang dia tidak kehendaki. Boleh ke atas dia. Maka perkara pertama yang dikehendaki oleh Allah pasti dapat. Tetapi ke atas kita harus untuk dapat ataupun tidak ialah harus pada akal. Pak Tantana. Yang kedua, perkara apa yang Allah berkehendak dan dia pasti dapat ialah pada perkara wajib pada akal. Wajib pada akal ni apa? Allah berkehendak segala sesuatu yang ada pada zat dia. Kesempurnaan itu memang ada pada zat dia. Sifat yang azali itu ada pada zat dia, yang tidak terpisah antara sifat dan zat, tidak terpisah antara nama dan zat. Sudah pasti dan wajib mesti ada pada Allah Ta'ala. Dia nak, dia mesti dapat. Untuk perkara yang wajib pada akal. Dan yang ketiga, perkara yang Allah takkan minta untuk dia dapatkan kerana dia tak berkehendak. Iaitu apa?
perkara yang mustahil pada akal. Contoh, Ustaz, dia kata, kalau Allah Ta'ala ni dia memang al-wajid, dia boleh mendapatkan sesuatu apa yang dia nak, boleh tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapatkan ke atas diri dia, ke atas zat dia, isteri untuk teman dia, anak-anak dia untuk menghiburkan dia? Tu penjelasan tu. Boleh tak Allah mendapatkan ke atas diri dia seketui batu, yang mana batu tu dia sendiri tak mampu nak angkat? Perkara ini disebut sebagai mustahil pada akal. Kenapa? Perkara-perkara itu tidak layak ada pada Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh kata, kalau macam tu Tuhan tak cukup cekang lah, Tuhan tak cukup piau, Tuhan tak cukup power, pasal dia tak boleh buat isteri untuk dia. Kerana itu mustahil pada akal. Selesai. Itu syarah yang ke-3-1. Syarah yang keempat. Kata ulama, wala yafutuhu syai'un, dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dia dapatkan, tidak ada sesiapa yang mampu untuk menghalang dia atau menghilangkan apa yang dia dapat dengan yang dia nak. Macam tu. Saya bagi contoh mudah. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak, Allah berkehendak untuk mendapatkan hamba dia, yakni kita, daripada rahim seorang ibu. Janin tu mai daripada bangsa Melayu, ataupun kulit dia sekian warna, ataupun terdapat beberapa kecacatan fizikal, kekurangan fizikal dalam perut mak. Segala sesuatu yang Tuhan nak macam tu dan dia dapat macam tu, tidak boleh untuk dihalangi, tak boleh nak hilangkan, tak boleh nak luputkan perkara ni. Hatta sekalian makhluk berkehendak ataupun sekalian makhluk berpakat untuk sama-sama kita ubah benda ni. Saya bagi contoh. Saya tak ingat saya bisa cerita ke tak kat tuan-tuan. Dulu orang putih, Mat Saleh dah buat satu movie, tak silap saya nama movie tu 2012. Tak silap saya 2012. Dalam movie tu, dalam cerita filem tu, digambarkan bagaimana ahwal keadaan dunia ni nak hancur. Maka dalam pengarah tu dia buatlah jalan cerita, ada saintis dengan orang kaya ni pakat buat satu kapal, memasukkan sejumlah manusia yang boleh muat celui masuk dalam kapal tu pergi tempat lain. Perkara-perkara macam ni kalau dielakkan sekalipun, kalau mempunyai 1001 perancangan, kalau dihimpunkan seluruh cerdik pandai manusia untuk menghindarkan daripada sesuatu benda yang Tuhan memang nak dan dia akan dapat benda tu, nescaya itu hanyalah perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Allah Ta'ala pernah cabak kita sebenarnya dalam surah Al-Mulk yang kita duk baca selalu tu, farji'il basara karrataini yang qalib tu. Tuhan suruh perhatikan, Tuhan suruh kita perhatikan di langit. Cuba hampa perembang tengok, kata Tuhan, perembang tengok dekat langit. Apakah terdapat kecacatan pada yang aku cipta? Tuhan tahu yang kalau kita tengok memang takkan dapat cacat celah pada di langit. Lalu Tuhan kata apa? Ulangi perbuatan untuk melihat langit yang aku cipta ini, ada tak kecacatan? Tengok, Tuhan kata, nescaya yang kamu buat dan tengok itu hanyalah perkara yang sia-sia dan meletihkan mata saja. Sebab tu tuan-tuan, dalam takrifan wala yafutuhu syai'un ini, dia bukanlah satu takrifan yang boleh dipandang rendah. Perkara ini jelas menunjukkan kepada kita tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalang daripada Tuhan mendapatkan sesuatu apa yang dia kehendaki. Takkan ada. Dia takkan ada. Dan perkara ini terlalu mustahil
terlalu mustahil, dan akan jadi sia-sia kalau kita duk fikir nak puasa juga. Maka sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam perbahasan wala yafutuhu syai'un ini, dia akan mendidik kita bahawasanya Allah lah yang akan mendapatkan kepada kita sesuatu, bukanlah daripada kalangan makhluk. Sebab tu hari ni dia kata, baru ni tuan-tuan, baru ni ada seorang hamba Allah, dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong mai tengok kedai saya, Ustaz." Saya kata, "Awak pasal apa?" "Baru sangat, dalam 3 hari sudah." Saya kata, "Sebab apa?" "Saya rasa kedai saya ada orang buat ni." Dia kata, "Orang lalu tak singgah, orang lalu tak singgah." Kalau kita faham al-wajid Allah Ta'ala, kalau mai pilah seluruh raja setan dan iblis berkampung betul depan kedai dia, kalau tak diizinkan untuk orang mai, bukan kerana setan dan jin tu, itu kerana al-wajid Allah Ta'ala. Kena faham tu, barulah kita yakin bahawasanya tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberi bekas manfaat ataupun mudarat ke atas kita, melainkan semuanya datang daripada al-wajid Allah Ta'ala. Ini kaedah ulama tasawuf dalam musyahadah, dalam menilai dan memahami kalimah al-wajid di sisi Allah Ta'ala. Selesai. Syarah yang keempat. Syarah yang kelima. Nak tengok jam lah, isyak lah kan, tapi tak apa, kita lajak sikit lah. Syarah yang kelima, dia kata, "Ustaz, saya tak puas hati dengan cara Ustaz terang." Dia kata, "Tadi Ustaz terang pada syarah yang pertama, al-wajid ini hanya layak bagi Allah. Dialah yang sahaja yang layak untuk diitlakkan, dimutlakkan nama itu kepada diri dia. Ustaz tak tahu ke?" Dia kata, "Saya nak dapat satu-satu benda ni, Ustaz," dia kata, "saya tak minta tolong kat siapa." Dia kata, "Saya buat dengan diri saya. Susah senang saya yang tanggung. Orang duk nampak senang saya, orang tak nampak susah saya yang saya tak tidur malam. Orang tak nampak sakit sihat saya pun duk tengah kuat bekerja semata-mata untuk dapat benda ni." Kan? Kata dia, "Ini tak betul ke Ustaz kalau saya ni layak juga digelar sebagai al-wajid, pasal saya tak minta tolong kat siapa?" Maka untuk syarah yang kelima, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata ulama, barang sesiapa yang mengenal diri dia, maka dia akan kenal siapa Tuhan dia. Baik, maka oleh yang demikian, syarah yang kelima, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk mengenal diri kita. Betulkah kita ni al-wajid, yang layak untuk nisbah kita sebagai al-wajid? Perbezaan ketara yang pertama, al-wajid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kononnya makhluk yang menggelarkan dirinya al-wajid. Perbezaan yang pertama, iaitu al-wajid Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mendapatkan sesuatu biduni kasab, iaitu dia mendapatkan sesuatu tanpa bersusah payah. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Apabila aku berkehendak, apabila dia berkehendak akan sesuatu perkara yang dia nak, maka dia kata jadi, maka benda tu akan jadi. Tapi mesti diingatkan, kalimah kun, Tuhan bukan sebut kun. Ulama tafsir telah membincangkan tentang perkara ini, iaitu kalimah kun fayakun, bukan Tuhan kata kun fayakun. Tak, dia tak kata lagu tu. Tetapi kita kata apa? Ditranslatekan dengan bahasa yang mudah untuk kita faham. Apabila Tuhan kata benda tu nak, dia jadi. Tapi cara cakap macam mana, Allah lebih mengetahui bagaimana proses tu. Maksudnya Tuhan takkan sebut kun. Kalau Tuhan sebut kun fayakun, saya sebut tak kun fayakun? Saya sebut. Maksudnya Tuhan dan saya tu sebut cara yang sama. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan mana-mana makhluk. Baik. Jadi perbezaan yang pertama, ketika Allah berkehendak untuk mendapatkan sesuatu, iaitu dengan bidunil kasab, tanpa sebarang susah payah. Mudah bagi Tuhan. Mudah. Allah nak buat bumi pun mudah, Tuhan nak buat bima sakti ini pun mudah, Tuhan nak buat syurga mudah, Tuhan nak buat neraka pun mudah. Dan Tuhan nak binasakan, kemudian bagi jadi balik berulang-ulang kali pun tak ada masalah. Bukti dia apa tuan-tuan? Bukti dia apa? Ahli neraka.
apabila mereka masuk ke dalam neraka, kulit mereka ini hancur, lebur, dibakar sehingga tidak bersisa baki langsung. Kemudian Allah mencipta dan menggantikan kulit mereka semula seperti mana keadaan sebelum mereka dibakar. Dan perkara itu mudah bagi Tuhan dan tidak perlu bersusah payah. Adapun makhluk manusia, kita ambil contoh manusia, orang hak kata tadi ini, betul, saya setuju. Dia kata dia berdikari, dia mendapatkan sesuatu dengan hasil usaha dia sendiri, hasil tulang pak kerak dia sendiri, hasil kederak dia sendiri. Tetapi perlu diketahui, dia nak buat sesuatu benda itu penuh dengan susah payah. Tadi dia dah abang apa? Ustaz tahu tak? Saya nak boleh tara ni pun saya tidur tak cukup. Ustaz tahu tak? Dalam keadaan saya nak boleh tara ni sakit pun saya kerja. Bersusah payah dia untuk mendapat benda tu. Dan sekiranya apa yang dia dapat dan dia kecapi hasil daripada susah payah dia, sekiranya Tuhan tarik balik, boleh tak dia ada kekuatan untuk mendapatkan semula seperti mana yang dia hilang tu? Silap-silap dia akan down, mental dia akan down. Sebelum nak buat kerja, mental dah down dah. Oh, penat dah, tak boleh buat dah. Macam tu. Penat dah ni, tak boleh nak buat dah. Yang kedua, perbezaan yang al-wajid Allah dengan kononnya makhluk ada al-wajid, iaitu al-wajid Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia melakukan ataupun berkehendak mendapatkan sesuatu selain tanpa dengan cara bersusah payah, Allah mendapatkan sesuatu tanpa sebarang bantuan atau tanpa sebarang alat. Kerana Allah Ta'ala ini ialah qiyamuhu binafsihi, dia melakukan sesuatu itu tanpa bantuan siapa-siapa. Siapa-siapa. Tuhan nak buat langit, Tuhan nak buat bumi, Tuhan tak perlu pandangan sesiapa, Tuhan tak perlu pandangan malaikat. Dia kata, ustaz, habis tu ada ayat Quran yang Allah Ta'ala nak cipta manusia untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Yang ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, aku nak lantik manusia jadi khalifah. Lalu malaikat pun kata, apa siapa nak lantik manusia jadi khalifah? Sedangkan mereka ini makhluk yang perosak, mereka ni suka menumpahkan darah. Kan, saya tak syarah dah tu. Macam mana malaikat boleh tahu, sedangkan manusia tak turun lagi? Antara pandangan dia ialah sudah ada Adam sebelum Adam alaihissalam. Antara pandangan lah. Tuhan kata, aku lebih tahu apa yang hampa tak tahu. Adakah bila Tuhan cakap macam tu, Tuhan minta pandangan malaikat untuk turun manusia jadi khalifah? Dah. Tuhan nak habaq. Dan adakah malaikat tanya tu pasal malaikat nak ingkar? Tak. Malaikat tanya kerana istifham, kerana nak tahu pasal apa. Jadi Tuhan dalam mendapatkan sesuatu, dia tidak perlukan bantuan, dia tidak perlukan pandangan, dia tidak perlukan alat. Adapun makhluk, ketika dia kononnya dia kata dia ni al-wajid, dia pun nak gelar al-wajid jugalah pasal dia yang dapat semua ni hasil daripada usaha dia sendiri. Jadi dia kata, kita cek balik, ketika dia buat sendiri, betul ke dia buat sendiri? Bohong. Sebab dia berhajat kepada tangan, dia berhajat kepada kaki, dia berhajat kepada pengetahuan, dia berhajat kepada khibrah, pengalaman. Orang hak berjaya selalunya dia akan jatuh dulu. Daripada kejatuhan tu dia akan mengambil pengajaran untuk tak jatuh kali kedua. Ada banyak faktor dan sumber untuk makhluk itu mendapatkan sesuatu. Berbeza sungguh dengan Allah Ta'ala ketika dia mendapatkan sesuatu. Baik. Dan yang ketiga, ini menarik. Perbezaan yang ketiga, iaitu ketika Allah mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu mengikut kehendak Allah atas landasan ilmu Allah, atas landasan ilmu Allah. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Ada sebab Allah Ta'ala buat kita jari ada 10, tangan ada 10, kaki ada 10. Dalam kebanyakan manusia yang ada tangan jari 10, kaki pun ada 10. Ada juga manusia yang Tuhan cipta tak cukup 20 tu. Ada dalam keadaan manusia Allah Ta'ala cipta dia diberikan akal yang sihat. Tapi dalam ramai-ramai yang memiliki akal yang sihat,
Ada sebahagian daripada mereka memiliki akal yang kurang sihat. Ketika Allah berkehendak untuk macam tu, bahkan dia mendapatkan macam tu, dia buat itu kerana atas landasan ilmu dia. Dia tahu pasal apa dia buat macam tu. Dia tahu apa hikmah. Hatta seekor nyamuk pun dia ada fungsi dan tanggungjawab di atas muka bumi. Kalau kita katalah kita memiliki keupayaan dan kemampuan untuk mencipta, apakah patut kita nak buat nyamuk ni? Baik kita buat benda lain. Tapi Allah Ta'ala, dia memiliki sesuatu ilmu yang tak mampu dicapai oleh dia akal kita. Pasal apa dia buat benda ni? Rumput, bagi kita rumput ni kacau, bila dia panjang kacau. Tapi untuk rumput, manfaat untuk lembu. Bahkan kalau lalang kot Malaysia ni, dia menjadi ubat pula untuk kucing. Kucing bila dia tak sedap perut kan, dia kopak rumput lalang tu, dan dia akan muntahkan balik racun-racun hak dalam perut dia. Semua tu di bawah pengetahuan Allah ketika dia mendapatkan sesuatu apa yang dia kehendaki. Adapun makhluk, betul, contoh kot dia kata dia tu al-wajid. Baik, ketika makhluk memiliki kononnya, dia kata dia juga al-wajid. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia nak sesuatu itu kerana apa? Boleh jadi kerana nafsu, boleh jadi kerana nafsu, dan boleh jadi kerana tak tahu pasal apa. Saya bagi contoh. Saya terlibat dengan beberapa siri ceramah bengkel untuk SPM di beberapa sekolah. Dan sebelum saya memulakan sesi bengkel SPM saya pun tanya, dekat sini siapa yang nak straight A SPM? Itu saya tanya, dalam kelas ni, dalam bengkel kita hari ni, siapa yang nak straight A SPM? Jadi semua nak straight A SPM. Okey, tak apa. Lalu saya tanya, dalam kelas ni, bengkel ni saya ajak syariah, dalam kelas ni siapa yang nak syariah dia A? Angkat tangan. Semua nak angkat tangan. Lalu saya tanya, sebab apa nak straight A? Sebab apa nak A semua? Sebab apa nak syariah A? Saya tanya. Yang nak syariah A ni, dia nak sambung belajar pergi Jordan, Mesir tu ke? Dia kata, tak, saya nak jadi engineer. Nak jadi engineer. Syariah tak ya A. Syariah cuma kena faham je. Beda habuan nak hidup atas muka bumi ni, mana halal, mana haram, mana syubhah. Itu sudah. Tapi sebab apa nak kena A? Terserat, terkedon. Sebab apa nak A banyak? Saya tak tahu, Ustaz. Saya nak membahagiakan dan membanggakan mak saya. Itu antara jawapan yang famous lah. Okey, berapa lama mak kamu boleh bangga dengan kejayaan straight A kamu? Saya pun tak tahu, Ustaz. Dalam 2 hari je kot. Dan kamu pula sebab apa kamu nak straight A? Boleh saya naik pentah? Syok sikit, Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, apabila manusia berkehendak sesuatu, sebenarnya dia tak jelas dia nak apa. Dia pun tak jelas dia nak apa. Sebab tu saya pernah tanya anak-anak murid saya kata apa? Katalah mak kamu bagi RM20 kat kamu. Mak kamu bagi RM20 kat kamu. Lalu RM20 tu suruh beli barang nak masak nasi ayam. So kena ada ayam, kena ada barang-barang, nak buat sup dengan buat cabai. Kamu sampai kat market Langgar, tiba-tiba kamu tengok udang murah, sotong murah, daging murah. Kamu beli tak? Beli, Ustaz, dah murah. Okey, apa kesan bila kamu beli? Kamu beli tu, kamu akan beli serba sikit. Bila sampai kat rumah mak kamu kata, ni nak masak apa ni? Kita nak masak nasi ayam hari ni. Ayah nak makan nasi ayam. Akan ada kecelaruan daripada kenapa kita nak benda tu. Untuk apa kita nak benda tu? Tak terlalu jelas. Bahkan ketika manusia, ini contoh, saya bagi contoh. Ketika manusia, dia memiliki kemampuan untuk memiliki sesuatu dengan mudah, sehingga dia pun tak tahu nak buat apa dengan benda tu, maka dia mula buat benda-benda yang ikut nafsu. Baru ni saya tengok di media sosial, di YouTube, ada seorang orang kaya ni, orang putih ni, kaya sungguh dia tuan-tuan, terlalu kaya dah, sehingga duit dia tak tahu nak buat apa. Tempat jamban dia tu buat pada mah. Apa keperluan tempat jamban tu duduk daripada mah? Tidak ada keperluan. Sebab tu tuan-tuan, apabila manusia mendapatkan sesuatu yang dia rasa hak tu dia al-wajib, tetapi ketahuilah, ketika manusia berkehendak untuk mendapatkan sesuatu, itu hanyalah kerana nafsu dia saja.
Wallah, tapi bukan semua lah, bukan semua ikut nafsu. Bukan semua ikut nafsu. Wallahu alam berkenaan tentang syarah al-wajib. Kita tengok selesai syarah al-wajib. Selesai. Seadanya daripada saya. Kita tengok objektif yang ketiga, iaitu apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama al-wajib. Baik. Ini unik tuan-tuan. Saya lupa nak terang. Al-wajib ni ulama khilaf lah tuan-tuan. Ulama khilaf. Nama al-wajib ni sama ada dia termasuk dalam kalangan 99 nama Allah ataupun tak termasuk. Pandangan yang pertama mengatakan termasuk berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah ni. Pandangan yang kedua mengatakan al-wajib bukan daripada 99 nama Allah. Disebabkan di dalam Al-Quran ada dua sebab. Sepanjang pencarian saya lah, kalau saya salah tuan-tuan boleh betul. Sepanjang pencarian dan pembacaan saya, al-wajib ada setengah ulama tidak nisbahkan dia sebagai 99 nama Allah disebabkan dua sebab. Sebab yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah ini adalah hadis yang boleh dipertikaikan. Sebab ada sebahagian daripada riwayat yang lain tidak disebut nama al-wajib. Cuma hadis ini masyhur, maka hadis ini diterima. Tapi ada hadis yang lain yang lebih kuat tetapi tidak dinyatakan nama al-wajib tu. Tapi kita terima ke tak? Kita terima. Kerana sebahagian besar daripada masyarakat dan ulama menerima al-wajib ni. Sebab yang kedua, sebahagian daripada ulama tidak menerima al-wajib ini kerana di dalam Al-Quran tidak terdapat nama kalimah al-wajib tu secara spesifik, secara khusus. Contoh, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Disebut kalimah Ar-Rahman tu dengan jelas. Wa huwal ghafurur rahim. Disebut kalimah ghafur dan Ar-Rahim tu dengan jelas. Tapi kalimah al-wajib tu tak terdapat dalam Al-Quran secara kalimah al-wajib. Namun sebahagian daripada ulama yang membenarkan kata al-wajib ini daripada kalangan 99 nama Allah berdasarkan ayat dalam surah Ad-Duha, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tuhan tak sebut al-wajib tetapi Tuhan menyebut sifat al-wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wajadaka, wa wajada, wajada. Tu. Wa wajadaka dhallan fahda. Dan kami telah mendapatimu, kami telah memberikan kepadamu kan daripada kesesatan dengan memberi hidayah kepada kamu. Aduh. Wa wajadaka ailan fa aghna. Dan didapatinya engkau miskin, lalu kami memberi kekayaan. Ayat ni turun sebab Nabi Muhammad diejek oleh musyrikin Mekah. Kerana dalam satu tempoh yang lama Nabi Muhammad tidak mendapat wahyu. Maka mereka duk ejek Nabi Muhammad. Mereka duk kata, hai Muhammad, Tuhan hang tak sayang hang dah ke? Mana wahyu tak turun ni? Lalu Nabi bersedih. Maka turunlah surah Ad-Duha untuk menggembirakan hati Nabi. Tuhan kata, dulu ni hang tak ada apa, dulu ni hang nak yatim, kami jadikan hang ni sampai sekarang ni hang lebih daripada dulu. Macam tu. Aku, Tuhan, Allah yang mendapatkan kamu daripada tak ada apa, from zero to hero. Tu. Jelas tuan-tuan, itu dalil dia. Kalau orang tanya tak sebut pun al-wajib, ini sifat bagi al-wajib Allah Ta'ala. Surah Ad-Duha ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Selesai objektif yang ketiga. Kita masuk objektif yang terakhir, iaitu menerangkan thamaratul iman, menerangkan kesan bagi orang yang beriman dengan al-wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bagi sesiapa yang beriman dengan al-wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yakin, dia percaya, dia bergantung bahawa segala sesuatu yang dia kehendaki di atas muka bumi, tidak ada sesuatu yang mampu memberikan dan mendapatkan untuk dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dia kata, Ustaz, saya ni bukan takat percaya, bukan takat beriman, takat yakin, tapi saya ni sampai meratik lah al-wajib ni. Tapi saya semakin meratik lah al-wajib ni, tapi apa pun tak dapat kat saya, Ustaz. Pasal apa Ustaz jadi macam ni? Macam ni tuan-tuan. Jangan tergopoh gapah dalam meminta untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah. Yang ni saya pesan untuk diri saya sekali. Jangan terburu-buru
untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah. Kerana memang lumrah fitrah manusia kita, daripada Nabi Adam sendiri, Allah Ta'ala pernah tegur Nabi Adam ketika Nabi Allah Adam AS dimasukkan roh daripada kepala. Dalam tafsir Ibn Katsir ada cerita berkenaan ni, roh masuk daripada kepala, dan kepala Nabi Adam pun mula bergerak, mata pun mula berfungsi. Maka dilihat tubuh badan dia di bahagian upper body, bahagian atas badan sudah boleh bergerak, kecuali di bawah lower body, bawah pada badan ni tak boleh bergerak. Lalu apa kata Adam AS kepada Allah? Wahai Allah, segerakanlah masukkan rohku secara sempurna. Lalu kata Tuhan kata apa? Benarlah bahwasanya engkau ini adalah ciptaan yang bersifat terburu-buru. Sebenarnya terburu-buru ini sifat kita, memang sifat fitrah kita. Sebab tu saya mengambil kekuatan ataupun inspirasi daripada kata-kata Habib Ali Zainal Abidin. Dia kata apa? Bersedialah, ataupun kita kata bersedia untuk tidak diberi. Bersedia untuk tidak diberi. Kalau kita kena patah balik, apa hukum ke atas Tuhan nak memberikan kita untuk mendapatkan sesuatu? Harus ke atas dia. Tapi kita dinasihatkan, digalakkan untuk kita jangan terburu-buru dan terus berharap kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin dan percayalah bahawasanya tidak ada sesiapa yang mampu memberikan sesuatu melainkan Tuhan. Tak ada siapa, tuan-tuan, yang boleh bagi ini. Contoh, saya bagi contoh. Ada orang dia tunggu untuk dapat kerja yang lama, dia dapat kerja yang establish, yang stabil untuk dia. Dia perhati kiri kanan kawan-kawan dia, dah ke mana-mana dah. Bahasa kita, dah ke mana-mana dah achievement pencapaian dia. Padahal keluar universiti sekali, padahal keputusan periksa lebih kurang sama, mendirikan rumah tangga pun lebih kurang sama. Tapi ke mana-mana dah kawan dia ni pergi. Sebab tu tuan-tuan, saya lebih selesa untuk menjadi orang yang biasa. Dulu masa saya sekolah dulu, pakar motivasi sentiasa ataupun orang sentiasa menyarankan saya untuk jadi orang yang luar biasa. Bagus tuan-tuan, bagus untuk jadi orang yang luar biasa, bagus. Tapi biasakan diri untuk dengan tidak diberi. Biasakan diri dengan jadi orang yang biasa saja. Biasa-biasa. Sebenarnya kehidupan yang biasa-biasa ni tenang, tuan-tuan. Biasa-biasa ni tenang. Dia tenang, biasa dalam keadaan memberikan manfaat. Tak salah untuk kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi bersedia untuk tidak memiliki cita-cita yang tinggi tu. Biasa, kita jadi orang yang biasa. Ada orang kata, apa biasa sangat baik? Tak biasa, okey. Kadang-kadang saya jumpa dengan kawan-kawan saya, aku okey. Saya cakap, aku okey, biasa. Kehidupan yang bersederhana, kehidupan yang biasa. Ya, saya akui kalimah sederhana ni, tuan-tuan, dia subjektif. Kalimah yang sederhana. Bagi orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kejayaan yang luar biasa, ketika dia memiliki sesuatu yang lebih pada kita, bagi dia itu sederhana. Saya bagi contoh, orang beli rumah 2 juta, aset dia ada 300 juta. Jadi 2 juta dia tu kira murah lah untuk dia, bersederhana untuk dia. Jadi kita pula, ketika kita tak mencapai sesuatu perkara, jangan risau. Biar kita yakin Tuhan beri. Jangan kita nak apa yang Tuhan bagi kat orang, kita pun nak juga. Kacau itu. Selagi kita ada mindset, cara fikir macam tu, tuan-tuan, tidur memang takkan lena. Jadi sebab tu, tuan-tuan, ketika kita kegairahan mendapatkan sesuatu, mesti menyandarkan kembali bahawasanya Allah yang akan bagi. Contoh, ketika seseorang itu diuji dengan ketiadaan zuriat lagi. Orang diuji, tadi saya contoh orang tak ada kerja, ni saya contoh orang yang tak ada zuriat lagi. Lama dia tak ada zuriat. Patut tak dia berduka cita? Tak patut. Dan tidak sepatutnya ke atas dia berduka cita. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tu hak Tuhan. Ada orang kata hang ni tak cukup power. Bukan, power tu cerita lain. Allah lah yang nak mendapatkan kepada kita zuriat ataupun tak. Allah lah yang nak mendapatkan kepada kita jodoh ataupun tak. Allah lah yang nak mendapatkan kepada kita kekayaan ataupun kefakiran. Kefakiran pun mai daripada dia, kekayaan pun mai daripada dia.
Ada kerja pun mai daripada dia, tak ada kerja pun mai daripada dia. Ada zuriat mai daripada dia, tak ada zuriat pun mai daripada dia. Sebab tu kadang-kadang kita heran macam mana Sayyidina Umar boleh duduk satu rumah, dalam rumah tu dia cuma ada 2 helai baju. Sebab bagi dia tak ada apa ni atas muka bumi ni. Kita mungkin tak, saya sendirilah tak lepas lah sampai tahap 2 helai baju tu. Kita heran pasal apa mereka boleh pergi sampai tahap ni. Sebab mereka menyedari bahawasanya dunia ni hanya main-main, tapi kita buat serius. Dunia yang kita nak ni, yang kita duk pulun nak sangat ni, sekali dengan saya ni, pulun nak sangat ni, sebenarnya dia main-main, tapi kita buat serius. Sedangkan akhirat itu serius, tapi kita buat main-main. Jadi terbalik. Dunia main-main, kita buat serius. Akhirat tu serius, kita buat main-main. Maka sebab tu saya menyarankan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dalam memahami al-wajid Allah Subhanahu wa taala, cita-citakan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, keutamaan untuk mendapatkan syurga itu melebihi daripada keutamaan mendapatkan dunia. Keutamaan mendapatkan keredaan Allah lebih diutamakan daripada mendapat kesenangan daripada makhluk. Keutamaan untuk mendapat rahmat daripada Allah lebih diutamakan daripada mendapatkan keseronokan, sonok makhluk sonok dengan kita. Kadang kita duk pulun bagi orang selesa dengan kita, Tuhan duk marah kita, kita tak berapa nak peduli. Kadang kita terlalu jaga hati makhluk lebih daripada kita jaga kehendak Allah Ta'ala. Maka fokuskan, ini saya pesan untuk diri saya sekali lagi, fokuskan dengan apa yang kita nak, dengan tujuan apa kita nak. Dan kita kena bezakan keutamaan yang kita nak yang bersifat kekal dan bersifat sementara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah. 8.35 dah. Saya fikir sekadar tu sahajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan istifadah, faedah untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok perbahasan istisqa. Hak saya duk simpan tu, istisqa minggu depan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ففهمنا سليمان كلنا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال سبحنا الطير وكنا فاعلين. يا حي قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.